Komunikasi secara individu dan kumpulan bermakna kat sini antara kita dengan pelajar, kita dengan sektor pelajar, pelajar sama mereka dan back kepada kita. Bermakna kat sini multi relation berlaku. Multi relation berlaku bermakna itu yang kita nak berlaku dalam kelas kita. Bermakna suasana pembelajaran hidup. Itu masuk komunikasi secara individu dan kumpulan yang berpunca daripada penyoalan. Apa yang saya bagi slide awal, tuan-tuan, lebih pada konsep dulu. Lebih pada konsep supaya kita nampak, kita bincang, kita boleh nampak bahawa okey, memang benda ni amat penting. Sebab apa? Dengan cara proses penyoalan tadi, kita dapat tengok, mengenal pasti kesukaran pelajar. Rupanya anak murid aku ada masalah bahagian ni. Anak murid aku ada masalah bahagian ni. Kita dapat mengenal pasti kesukaran yang pelajar nak jawab tadi. Okey, tuan-tuan, saya terus pergi kepada penyoalan berkesan. Okey. Kekerapan kita menyoal. That's why amalan juga student-student praktikal yang berada di bawah saya akan tengok semasa dia mengajar, berapa kali dia tanya Abu, berapa kali dia tanya Ahmad, berapa kali dia tanya Siti. Maksudnya di sini apa, tuan-tuan? Kekerapan guru menyoal di dalam kelas kepada pelajar tersebut. Satu soalan sepanjang 35 minit. Apatah lagi masuk dalam kelas 2 kali saja seminggu, Ahmad dapat menjawab soalan daripada cikgu berapa kali agaknya. Siti dapat guru melontarkan soalan kepada Siti berapa kali agaknya dalam masa 2 kali masuk dalam kelas selama seminggu. Itu yang saya maksudkan dalam kekerapan di sini. Untuk kita nak letakkan bahawa penyoalan yang kita lakukan tadi adalah penyoalan yang berkesan. Bermakna dalam masa 35 minit, kita sebagai pendidik, otak kita kena berjalan. Dan memang otak kita berjalan pun tak berjalan, tak jadi pendidik. Okey, tuan-tuan, bermakna kat sini kita kena cover so many things. Sebab tu ada model yang kita hasil research yang kita buat, model 5 MIM. Kalau tuan-tuan yang dia biasa dengar, ada yang belum dengar. Model 5 MIM ni ialah guru sebagai mudarris, murabbi, mursyid, muallim dan muaddib. Di dalamnya, deskripsinya, itemize-nya sangat-sangat detail. Nak menunjukkan every single waktu guru masuk ke kelas, konsep 5 MIM ni guru kena implement di dalam 35 minit guru mengajar. Siapa suruh jadi cikgu? Penat. Okey? So itu nak ceritanya dari segi kekerapan kita approach students kita tadi, baru kita nampak. Dan saya rasa ini pun sudah menjadi amalan guru-guru kita. Sudah lama menjadi amalan guru-guru kita di sekolah rendah dan sekolah menengah. Cuma kita nak revise balik, buat revision balik. Apa yang kita boleh tingkatkan? Adakah seperti mana slide saya yang awal tadi, kekerapan yang kita lontarkan soalan tadi, adakah hanya berbentuk apa dia, tuan-tuan? Level kognitif dia very low ataupun second level. Itu saja. Memanglah Ahmad ni golongan yang slow. Okay, sometimes bila kita bertanya kepada Siti soalan yang level tinggi, okay, Siti menjawab ini, Ahmad you rasa macam mana? Bermakna kita plot kepada Ahmad soalan yang cuba aras tinggi sedikit, walaupun kita tahu kedudukan dia dalam kelas, ini level dia. Bermakna kita cuba sikit-sikit nak promote kepada dia soalan yang berbentuk level yang tinggi dengan menggunakan isu kekerapan tadi. Itu untuk menjamin soalan penyoalan berkesan berlaku di dalam bilik darjah. Dan kalau kita tengok, tuan-tuan, kalau tuan-tuan Google, kalau tuan-tuan tengok research yang dibuat oleh Mak Salim, oleh sekolah-sekolah di luar sana, di luar negara, banyak sangat mereka mengkaji tentang aspek penyoalan di dalam bilik darjah. Rupanya mereka dah lama sangat membincangkan isu ni. So, kenapa kita tidak nak mengambil, orang kata, perubahan paradigma ini untuk kita lakukan di dalam bilik darjah dengan cara kita kekerapan kepada pelajar itu, cara kita membantu mereka untuk menjawab soalan-soalan di dalam exam nanti. Paling kuat mereka boleh berfikir, campah minda mereka. Dan yang kedua ialah taburan yang saksama. Apa maksud taburan yang saksama ni, tuan-tuan? Minta pandangan. Mana Puan Syarifah Zahirah nak berkenalan? Ada Puan Syarifah? Assalamualaikum. Tak apa Puan Syarifah, saya nak kenal saja.
Okey, Puan Sharifah, apa yang dimasukkan taburan yang saksama? Tak apa, boleh saya boleh dengar. Taburan saksama maksudnya semasa penyual, kita jangan tuju pada individu. Kita tak ini jangan sekilas. Okey. Kemudian kalau ada sesiapa yang menjawab, baru kita rasa boleh mana yang boleh menjawab, baru kita panggil nama. Okey, terima kasih. Apa tadi Puan Sharifah saya. Itu salah satu perkara yang saya akan bincangkan the next slide. Apa yang saya maksudkan di dalam taburan yang sama dalam isu dalam slide ini ialah bermakna yang macam saya cakap tadi lah. Ali, Ahmad, Siti, Anchor, Mutusami, Chin, taburan kita memberi soalan kepada mereka tu ada tak? Ataupun asyik kita tumpuk pada seseorang saja. Itu maksud saya dalam kes ni. Yang maksud Cikgu Puan Sharifah tadi betul. Okay, kita akan bincangkan dalam next slide. Tapi maksud dalam penyoalan berkesan yang saya nak dalam konteks pada item pada yang ini ialah taburan yang saksama maksudnya kita berlaku adil kepada anak murid, beradil di hadapan kita dalam kita menyoal mereka. Cuba kita, okey, first period masa hari Isnin aku masuk mengajar kelas 3Z. Okey. Okey, aku telah melontarkan soalan kepada ini. Okey, ada satu waktu lagi hari Khamis nak masuk kelas. Cuba imbangi mereka yang tak sempat nak bertanya. Bermakna kita dalam mindset kita, dalam kita membuat perancangan, kita meraih tentang taburan yang saksama tadi. Bahasa kita menyoal, bukan saja yang low, tetapi high order thinking punya untuk jawapan tadi. Mereka berfikir. Itu yang saya maksudkan dalam taburan yang saksama. Sekiranya kita meraihkan perkara tersebut, maka pelajar, kalau kita tengok amalan saya sendiri dulu pun, kita akan tengok asyik-asyik satu kelompok saja yang biasa menjawab soalan kepada guru, memberi pandangan. Satu kelompok lagi dia macam, bodohnya aku, so silly aku rasa. Okay, aku tak boleh nak jawab apa soalan. So kita tak nak timbul perasaan macam tu dalam kalangan pelajar kita. Bagi mereka mencuba, tak apa salah, welcome. Tapi mereka nak menyuarakan. Untuk mereka menyuarakan, kita berpindah kepada item yang ketiga, tuan-tuan, penggerak. Apa maksud soalan ni, tuan-tuan, penggerak? Zul ada Zul? Zul Hazmi ada? Tak ada, tak apalah. Okey, masuk kat sini penggerak. Macam kes pelajar tadi yang rasa diri dia inferiority complex, rasa rendah diri, rasa malu dengan rakan-rakan. Kita memerlukan penggerak. Okey, jawapan Siti tadi menyatakan bahawa pada pandangan dia sekiranya bla bla bla, Ahmad rasa macam mana? Maksudnya kita menggerakkan mereka, menggerakkan pelajar yang low tadi dengan cara rakan kita. Ataupun Siti, cikgu rasakan soalan tadi nak macam ni sepatutnya. So Siti macam mana pandangan? Boleh tak faham apa yang cikgu? Oh, cikgu gini. Maksudnya ada penggerak untuk dia mengeluarkan pendapat. Okey, itu yang kita maksudkan sebagai penggerak tadi. So ini yang saya katakan, question ni adalah suasana sesi penyoalan adalah merupakan skill, kemahiran, adalah merupakan satu art. Biasanya orang buat kajian kualitatif lagi expert dalam hal ini. Betul tak? Okay, betul kan benda ni? Okay. Sebab apa? Nak bertanya. Okay, nak bertanya, dia punya respon subjek kajian. Okay. Dia memerlukan penggerak untuk orang tu menjawab. Okay, dan yang hari tu saya ingat kita ada bengkel PT3 untuk anak-anak asnaf, Lembaga Zakat Selangor. Anak-anak asnaf ni bermakna Selangor dia ada kumpulkan anak-anak orang miskin di bawah Baitul Hasanah. So kita buat program di sini. Projek ini semacam inilah juga. Ada seorang cikgu bahasa Inggeris nama Cikgu Azlina. Cikgu yang mengajar biasa je. Bila tanya Cikgu Azlina mengajar, saya tengok kenapa budak macam excited sangat. Dia punya penggerak dia apa dia? Penggerak adalah coklat. Macam excited dia menjawab. Cikgu saya nak jawab lagi. Dia menjawab. Dia nak melontarkan jawapan-jawapan dia. Itu salah satu penggerak. Okey.
Salah satu, macam ada satu kes, saya ada bagi bengkel workshop kepada guru-guru takmir Malaysia. Guru-guru takmir tahu tuan-tuan? Guru-guru takmir ni guru-guru yang ada JAKIM, ada Jabatan Agama yang mengajar di pusat serenti, mengajar di mana lagi, rumah kenanga. Okey, dia kata kadang-kadang pergi tu, dia kata ada seorang ustazah tu, dia pergi, dia kata anak murid dia macam malah belajar dia. So, dia tukar pattern setiap kali dia pergi, dia bawa nasi lemak. Oh, semangat ada makcik tu nak tanya macam mana makcik nak berubah, nak menjadi seorang yang baik. Bermakna ada penggerak. Apatah lagi di dalam bilik belajar murid-murid yang formal ini. So, isu penggerak ini amat penting untuk penyoalan berkesan, kerana dengan itu memberi impak kepada maklumat yang nak disampaikan kepada guru dan mereka boleh uraikan. Di samping penyoalan berkesan yang saya nak highlightkan sinilah masa menunggu. Bukan masa menunggu si dia datang, tapi masa menunggu untuk belajar memberi respon. Cikgu kena sabar. Okey, lepas ni saya akan tunjukkan bagaimana research menunjukkan bahawa guru memberi 1 second dengan guru memberi 10 second masa menunggu, impak dia kepada pelajar amat mendalam. Rupanya masa menunggu tadi maksudnya masa menunggu cikgu nak tunggu pelajar memberi jawapan. Macam cikgu Puan Sharifah tadi cakap kan, memberi soalan lontarkan ke semua kelas. Okey, pelajar let's think first. Okey, first or 3 second dia memberi jawapan. So, masa menunggu tadi menjamin penyoalan yang berkesan. Itu antara faktor-faktor perkara yang kita kena identify bagaimana nak memastikan PDP berlaku. Okey, saya laju sikit. Isu sekarang, tuan-tuan. Yang pertama, how do we learn? Amalan kita daripada kita kecil sampai sekolah rendah, sekolah menengah. Okey. Bahkan sekarang kita belajar di surau, belajar di masjid, belajar di bengkel-bengkel macam ni, kat tempat-tempat lain kita pergi. Okay, one question. Itu antara isu-isu kita nak highlightkan. Adakah kita menggunakan question efektif? Apakah question to ask? Type of question. Yang last kali yang practical strategi yang kita perlu amalkan. Apa dia? Strategis yang mudah, yang cepat untuk kita buat dalam kita nak melontarkan soalan-soalan yang berbentuk high order thinking ni, ataupun yang paling kurang ialah yang low punya apa soalan. How do we learn yang pertama? Ini based on research juga, tuan-tuan.